Selamat sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Khairi bin Arifin. Nama saya Mas Rejimis, pemegang kad metrik D20181082558. Saya dari ISMP Bahasa Melayu. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kumpulan kami, yaitu pengaruh kesultanan dalam perkembangan sosioekonomi masyarakat di negeri-negeri Melayu bersekutu, khususnya di Perak. Negeri-negeri Melayu bersekutu, yaitu Perak, merupakan sebuah negeri yang berdaulat yang berasal daripada keturunan Melayu Melaka. Asal-usul nama negeri Perak ini dikatakan berasal daripada cerita anak panah Perak, putera Raja Merung Mahapudisat. Dikatakan putera raja tersebut sedang mencari sebuah tempat yang sesuai untuk dijadikan negeri, dan pada suatu hari beliau baginda telah tiba di sebuah tasik dan memanah ke udara menggunakan anak panah tersebut. Anak panah tersebut pun jatuh ke sebuah pulau yang dinamakan sebagai Perak. Oleh itu, begitulah tersebutnya nama negeri Perak itu. Namun begitu, ada juga yang mengatakan bahwa negeri Perak ini berasal daripada biji timah yang sangat banyak terdapat di kawasan tersebut, seperti apabila cahaya matahari memancar ke permukaan perak tersebut, ia pun berkelip-kelip berwarna putih seperti perak. Namun begitu, ada juga pendapat mengatakan bahwa asal-usul nama negeri Perak ini berasal daripada nama Bendahara Tun Perak tersebut. Sejarah Kesultanan Perak ini diasaskan pada tahun 1528 oleh Sultan Muzaffar Shah, yaitu putera kepada Sultan Melaka Mahmud Shah. Masyarakat Perak merupakan masyarakat feodal yang terdiri daripada dua golongan utama, yaitu golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Golongan pemerintah ini terdiri daripada sultan, para bangsawan dan juga pembesar. Manakala golongan yang diperintah ini terdiri daripada rakyat biasa dan juga hamba. Ia banyak dipengaruhi oleh golongan pemerintah seperti pelaksanaan sistem kera dan juga pembayaran cukai. Terdapat juga peranan pembesar yang banyak menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat di Perak pada ketika itu. Antara kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat di Perak seperti penanaman padi, penanaman tebu, pisang dan juga jagung. Selain itu, mereka juga memungut hasil hutan seperti buah-buahan untuk kegunaan mereka sendiri. Namun ia bertukar kepada perlombongan biji timah pada tahun 1840. Hasil lebihan seperti tanaman dan juga buah-buahan ia akan diserahkan sebahagiannya kepada sultan dan para pembesar untuk menunjukkan kesetiaan dan ketatan mereka kepada para pembesar mereka. Oke, baiklah, kita terus masuk ke isi utama tajuk pembentangan kita pada hari ini, yaitu pertama, peranan Sultan dalam perkembangan sosioekonomi di Perak. Sultan ini memainkan peranan penting dalam memajukan sosioekonomi di negeri-negeri Melayu bersekutu, terutama di negeri Perak. Sultan ini merupakan golongan pemerintah yang berada dalam kedudukan paling atas, dan Sultan ini juga memegang semua kekuasaan dalam aspek politik dan juga ekonomi. Oleh hal yang demikian, Sultan bebas untuk menggunakan pengaruhnya untuk melindungi rakyatnya. Manakala rakyat biasa ini dia akan bersedia untuk berkhidmat dan memberi bantuan kepada Sultan. Namun di sini kita dapat simpulkan saling kebergantungan antara Sultan dan juga rakyat. Peranan seterusnya yaitu Sultan akan memerintah dengan adil dan juga saksama agar dapat meningkatkan ekonomi di negeri mereka. Pemerintahan yang adil ini adalah penting untuk sistem ekonomi sentiasa berjalan dengan lancar, karena Sultan dengan rakyat saling bergantung di antara satu sama lain. Contohnya di sini kita dapat lihat apabila Perak dapat membuka semula perniagaan untuk saudagar Cina dan juga India.
Oke, isi yang kedua yaitu pelaksanaan sistem kera. Struktur masyarakat di Perak ini merupakan masyarakat feudal yang terdiri daripada dua golongan, yaitu golongan pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Golongan pemerintah ini seperti sultan, bangsawan, dan juga para pembesar, manakala golongan yang diperintah ini seperti rakyat biasa dan juga hamba abdi. Sultan ini menjadi lambang kepada perpaduan negeri dan mempunyai kemuliaan yang tinggi untuk memimpin rakyat. Manakala rakyat ini ialah golongan yang sentiasa patuh kepada sultan dan taat kepada pemerintah tanpa mempersoalkan hak-hak dan kewibawaan mereka. Oleh itu, sultan ini atau pemerintah berhak untuk melakukan apa saja terhadap rakyatnya, termasuklah melaksanakan sistem kera. Pelaksanaan sistem kera ini bertujuan untuk menunjukkan ketaat-setiaan rakyat kepada pemerintah, lebih kurang menilai sejauh mana ketaatan mereka. Melalui pelaksanaan sistem kera tersebut, rakyat akan mengikut semua arahan sultan. Namun begitu, ia terkecuali kepada golongan bangsawan dan juga orang biasa yang berstatus tinggi. Antara arahan yang perlu diikuti oleh rakyat biasa seperti melakukan pekerjaan untuk sultan tanpa dibayar upah. Contohnya pekerjaan membina istana, menjadi tentera, membina jembatan, dan apa sahaja arahan yang diberikan oleh sultan dan juga golongan pembesar. Seterusnya, sultan juga berkuasa dalam pentadbiran negeri dan dianggap berdaulat, dihormati serta pemimpin tertinggi rakyat Perak. Termasuklah hal-hal kebudayaan, keagamaan, keadilan, dan bertanggung jawab meluaskan pengaruh ekonomi. Sebelum campur tangan British ini di Perak, masyarakat tempatan ini menjalankan kegiatan bercocok tanam yang lebih tertumpu kepada penanaman padi, ubi kayu, tebu, dan juga jagung. Selain bercocok tanam, masyarakat ini juga menjalankan aktiviti menangkap ikan di sungai-sungai yang berhampiran. Golongan rakyat ini tidak hanya bekerja untuk keperluan mereka sendiri, tetapi juga terikat dengan sistem kera yang telah dibincangkan sebentar tadi untuk menunjukkan ketaatan. Dapat disimpulkan di sini bahwa rakyat banyak melakukan sesuatu pekerjaan untuk sultan, dan pada ketika itu agak sukar untuk rakyat biasa meningkatkan taraf ekonomi mereka karena keadaan mereka yang terikat dengan sistem kera dan juga terikat dengan semua perintah yang diperintahkan oleh pembesar dan juga golongan sultan. Isi utama yang ketiga dan juga yang terakhir yaitu peranan pembesar dari aspek ekonomi. Pembesar ini adalah sekumpulan pegawai yang membantu sultan ataupun raja untuk menjalankan semua pentadbiran negeri dan daerah. Ia merupakan golongan kedua selepas sultan. Negeri Perak ini mengamalkan pembesar 4 lipatan yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Pembesar di Perak terdiri daripada beberapa lapisan, yaitu lapisan paling atas yang digelar sebagai orang besar 4 yang merangkumi bendahara, orang kaya besar, temenggung, dan juga menteri. Seterusnya, orang besar 8 ini adalah jawatan Maharaja Lela, Laksamana, dan juga Syahbandar. Selain itu, ia juga termasuk Panglima, jawatan Panglima. Tersebut tidak kiralah lapisan paling atas yang digelar orang besar 4 tadi dan orang besar 8, ia semuanya mempunyai peranan yang berbeza-beza di kawasan mereka sendiri. Pembesar juga berperanan untuk memilih bakal-bakal sultan dan juga menjatuhkan sultan yang mereka tidak suka. Hal ini demikian kita dapat simpulkan melalui contoh Raja Yusuf telah gagal menjadi Sultan Perak pada 1874. Ini karena tidak mendapat sokongan daripada
para pembesar. Jadi kita dapat simpulkan di sini bahwa para pembesar ini amat memainkan peranan penting dalam aspek pemilihan sultan. Diberikan kesempatan ataupun peluang oleh sultan untuk mempunyai pendapatan sendiri yang banyak, yang boleh dikatakan agak banyak jika kawasan pentadbirannya kaya dengan hasil bumi seperti Menteri Nga Ibrahim di Larut. Kerana di kawasan tersebut punya banyak biji timah, jadi pembesar tersebut dikatakan bebas untuk mengutip cukai, dan kutipan cukai tersebut akan dibagikan dua, yaitu kepada sultan dan juga pada dirinya. Oleh itu kadang-kadang ada sesetengah pembesar yang lebih kaya daripada sultan ini kerana hasil daripada kegiatan ekonomi ataupun perdagangan yang mereka lakukan di kawasan mereka masing-masing. Seterusnya, para pembesar juga diberi peranan untuk memungut hasil cukai. Contohnya, Syah Bandar ni akan mengutip cukai di daerah daripada rakyat di kawasannya dengan bantuan penghulu. Cukai juga biasanya akan dipungut dan dari pangkalan cukai yang telah didirikan di kawasan masing-masing. Contoh cukai yang dikenakan yaitu cukai sebanyak 10% dan dibayar dengan barang. Pembesar akan menyerahkan sebagian hasil cukai tersebut kepada pemerintah sebagai tanda kesetiaan mereka kepada pemerintah. Contohnya, Sultan Perak mendapat 6% dari setiap bahara 400 pound biji timah yang diekspor dari daerah-daerah di negeri Perak tersebut. Pembesar juga amat berperanan dalam mengawasi aktiviti-aktiviti perdagangan di kawasan pesisir, di kawasan sungai. Hal-hal ehwal pedagang asing, menyediakan gudang untuk menyimpan barang, membekalkan tenaga buruh kepada raja seperti dalam sistem keratu, dan mengetuai kerja-kerja sosial. Pembesar juga menjalankan kegiatan perdagangan dengan atas izin sultan. Tanpa izin sultan, para pembesar ni tidak dapat menjalankan aktiviti perdagangan ataupun perniagaan. Seterusnya, para pembesar ini juga menguasai perlombongan biji timah sehingga menyebabkan terdapat pembesar-pembesar yang lebih kaya, yang seperti kita bahaskan sebentar tadi. Pembesar yang berada di kawasan yang kaya dengan biji timah, contohnya di Larut, akan mendapat hasil kutipan cukai yang lebih banyak, dan ini sekaligus akan dapat membantu mereka meningkatkan taraf kehidupan mereka. Hal ini dapat dibuktikan menurut contoh yang telah contoh tersebut, yaitu contohnya Wakil Sultan Long Jafar mengutip cukai dan membawa masuk orang Cina untuk melombong di Kelian Pau, dan ia secara tidak langsung akan meningkatkan pengeluaran pendapatan dari cukai-cukai ekspor yang telah dikenakan. Oleh hal yang demikian, secara ringkasnya, pembesar ini amat memainkan peranan penting dalam ekonomi sebelum campur tangan British. Tetapi selepas campur tangan British, peranan pembesar tu dia mulai berubah sebab mereka mula bebas untuk melakukan apa sahaja yang mereka inginkan. Kesimpulannya, kita dapat lihat di sini masyarakat perkembangan sosioekonomi di negeri Perak ini bergantung kepada peranan sultan, para pembesar dan juga rakyat tersebut.
kita sudah maklum bahwa golongan terdapat dua golongan utama yang secara kesimpulannya kita dapat gambarkan bahwa perkembangan sosioekonomi di negeri Perak ini dipengaruhi oleh peranan pembesar, peranan